Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan cara bagaimana untuk mengisi borang rekod bacaan murid borang nilam ini. So bila kamu klik pada pautan untuk Google Form borang ini dalam bentuk Google Form. So kamu lihat untuk soalan yang pertama. Sila pilih kelas murid. Kat sini ada kesemua nama kelas yang telah cikgu daftarkan daripada peralihan sehinggalah tingkatan 5. Jadi contohnya kat sini cikgu ambil untuk kelas 4 alfa sebagai contoh ya. 4 alfa. Kemudian klik next. Untuk nombor 2 baca soalan. Sila masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa sengkang Sekiranya tiada nombor kad pengenalan, sila masukkan ID nilam. Sebab kita ada beberapa murid yang tidak mempunyai IC, maka cikgu dah bagi ID nilam. So gunakan ID nilam ataupun nombor kad pengenalan. Di sini kamu tak perlu tulis nama sebab kita dapatkan data kamu melalui nombor IC yang dimasukkan. Kemudian seterusnya cikgu ambil satu contoh nombor IC murid 4 alfa tadi sebab cikgu pilih kelas 4 alfa. Masukkan nombor IC ni, boleh nampak tanpa sengkang. Tak perlu kamu type tanda sengkang tu lah. Tak perlu masukkan. Nombor sahaja. Ada 12 digit. Pastikan nombor kad pengenalan ni kamu masukkan dengan tepat dengan betul. Kalau kamu silap masukkan ni, data maklumat kamu kita tak dapat terima. Kemudian klik next. Seterusnya kamu perlu isi judul bahan bacaan. Kat sini adalah tajuk bahan yang kamu baca tu lah. Sama ada bahan buku ataupun bahan bukan buku. Ataupun satu lagi, ada 3 kategori kan, bahan buku, bahan bukan buku, ataupun bahan digital. Contoh kat sini cikgu masukkan tajuk apa? Rukun negara. Sebagai contoh lah ni rukun negara. Ni cikgu ambil contoh poster digital. Poster digital, klik next. Tahun terbitan. Tahun terbitan bahan tersebutlah. Biasanya kalau bahan-bahan poster ni kita akan dapat daripada laman web ataupun media sosial. Jadi kamu masukkanlah. Biasanya pada poster tersebut ada tahun. Biasanya tahun semasa. Cikgu masukkan tahun 2021. Kemudian klik next. Yang kedua adalah nyatakan jenis bahan. Kat sini kalau kamu lihat ada bahan bukan buku. Buku bukan fiction. Buku fiction, bahan bukan buku dan juga bahan digital. Sebab buku ni ada fiction dan juga bukan fiction. Fiction ni buku cerita buku yang ada watak kisah ataupun cerita dongeng. Kalau buku bukan fiction ni, kamu banyak ada membaca bahan-bahan rujukan daripada buku rujukan ataupun modul. Yang tu kamu boleh isi sebagai buku bukan fiction. Boleh yang ketiga ni bahan bukan buku. Sama ada majalah, yang ni bahan bercetak yang fizikal yang kita boleh pegang. Bahan fizikal. Bukan bahan yang daripada internet. Kalau apa saja bahan daripada internet, sama ada poster ke majalah ke dalam bentuk dalam internet ataupun nama web, yang tu adalah kategori bahan digital. So kamu klik bahan digital. Tadi cikgu tulis untuk poster kan, poster digital tadi. Jadi poster digital tadi termasuk dalam kategori bahan digital. Kemudian klik next. Seterusnya.
contohnya poster tadi kita dapatkan daripada laman sosial ataupun media sosial ataupun mana kamu dapatkan? Daripada laman web. Okey, masukkan kat sini. Apa dia contohnya? HTTP. Okey, slash. Okey, kamu copy saja. Okey, sebab ni sebagai contoh poster. Okey, poster.com. Okey, ni contoh Okey, kemudian klik next. Okey. Namakan pengarang atau penulis bahan bacaan ini. Okey. Okey, sekiranya tak ada maksudnya tiada nama pengarang contohnya pada bahan yang kamu dapatkan bahan digital tu, okey, kamu tulis saja tiada. Okey. Boleh? Okey, tulis tiada. Kemudian next. Okey, penerbit. Okey, namakan penerbit bagi bahan ini. Okey, biasanya kalau bahan buku tu dia ada nama pengarang dan juga penerbit kan? Okey, kalau poster tadi, kalau tak ada penerbit, okey, kamu tulis tiada juga. Okey, tak ada masalah. Tapi bahagian ni kita tak boleh tinggal kosong sebab ada tanda star merah ni maksudnya kamu wajib isi. Okey, setiap soalan yang diberi. Okey, sekiranya tiada nama pengarang atau penerbit, kamu type sahaja tiada. Okey, jelas Okey, kemudian bahagian rumusan ni, okey, mesti kamu tulis. Okey, mesti diisi. Okey, nyatakan rumusan atau sinopsis. Okey. Okey, tadi tentang poster yang cikgu masukkan tadi. Okey, poster ini adalah poster ini memberi info tentang apa tadi? Info tentang rukun negara. Okey, contohnya lah. Okey, sebab cikgu letak tadi poster rukun negara. Okey, kemudian klik next. Okey, bahagian rumusan tadi tak perlu panjang sangatlah dalam 2 ataupun 3 ayat. Okey, untuk kamu isi tak perlu panjang. Okey. Okey, seterusnya sila tik jenis aktiviti penggayaan yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan ini. Okey, rumusan tadi wajib kamu buat, mesti tulis rumusan ataupun sinopsis tadi. Okey, so rumusan kita klik tandakan tik pada rumusan sebab memang wajib untuk kamu isi. Okey, selain tu aktiviti lain yang kamu boleh buat contohnya daripada bahan poster tersebut, apa yang kamu boleh buat? Contohnya catatan, okey? Ataupun kamu boleh cerita semula kepada rakan so kamu ambil bercerita. Okay, maksudnya apa maklumat bahan bacaan yang kamu baca tadi, kamu cerita balik, yang tu kita panggil bercerita. Okay, yang ni kamu boleh klik lebih daripada satu lah. Okay, sama ada 2 atau 3. Dan untuk rumusan ni mesti wajib klik tandakan. Okay, so klik next. Okay. Seterusnya, jika pilih lain-lain, untuk soalan sebelum ini, sila nyatakan aktiviti lain-lain tersebut. Okey, macam tadi, cikgu back semula. Okey, yang ini, di bawah sekali ni ada lain-lain. Maksudnya tiada yang kamu, yang dipaparkan di sini, pilihan aktiviti di sini tiada, mungkin kamu ada buat apa eksperimen. Ataupun apa yang tak ada sini, mencipta lagu. Okey, apa-apa jenis aktiviti kalau tiada dalam senarai ini kamu klik lain-lain Okey. Dan kamu nyatakan di sini. Okey, apa aktiviti penggayaan yang kamu lakukan. Okey. Kemudian kalau tak ada tadi kita dah pilih, klik sahaja next, tak perlu isi apa-apa sebab soalan tadi tak wajib Okey, seterusnya masukkan bahasa yang digunakan bagi bahan berkenaan. Okey, poster tadi dalam bahasa Melayu. Okey, tandakan bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris, tandakan bahasa Inggeris. Okey, lain-lain bahasa ni, okey, kamu boleh isilah contohnya bahan kamu tu daripada bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Boleh juga. Okey, untuk nilam ni tak semestinya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, lain-lain bahasa juga boleh. Bahasa Korea ke bahasa Arab dan lain-lain. Okey, boleh. Okey, kemudian klik next. Okey, email ni. Sila masukkan email untuk dapatkan salinan laporan nilam ini. Okey, yang ni kamu masukkanlah
Okey, email kamu. Okey, yang ni tak wajib lah kalau kamu tak masukkan pun tiada masalah. Sebab soalan ni tak wajib untuk kamu isi. Okey. Okey, dah selesai semua, klik pada butang submit. Okey, Syabas dan Taniah, rekod nilai anda sudah disimpan dalam database sekolah. Okey, cikgu harap tiada masalah lah untuk kamu merekod nilai. Okey, sebab banyak bahan bacaan tak semestinya buku ataupun bahan bukan buku bahan digital juga boleh direkod sebagai bahan bacaan nilai. Okey, kalau kita tengok banyak poster-poster, contohnya macam poster COVID, okey. Okey, poster-poster SOP, okey, banyak kamu boleh rekodkan sebab satu bahan bacaan tu, okey, kita rekod, okey, sebagai satu bahan. Okey, maksudnya di sini kalau kamu baca buku yang jumlah muka suratnya pun dalam 100 lebih. Banyak, maksudnya lamalah untuk kamu nak habiskan pembacaan tersebut. Okey. Okey, satu buku yang tebal tu pun kita kira satu bahan, dan bila kamu baca satu poster satu muka surat sahaja pun kita kira satu bahan. Jadi bagi cikgu, kamu boleh rekodlah bahan-bahan yang mudah dibaca seperti poster, infografi ataupun brosur yang ringkas, yang tiada banyak muka surat lah. Okay, supaya kamu dapat merekod nilai dengan baik. Okay, untuk kamu mencapai bintang nilai lah. Okay. Okay. Okay, cikgu harap jelas cara-cara bagaimana untuk mengisi borang rekod bacaan nilai. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.